Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan-tuan? Kasih Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dah masuk, insya-Allah cuba komen dulu suara macam mana. Okey tak okey, jelas tak jelas? Kalau okey, suara komen alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita masuk pada pengajian kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Jadi alhamdulillah, berhadirin kasih Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam ayat yang kedua. Pada malam ini kita akan masuk pada qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasanah. Kita akan masuk pada ayat anna lahum ajran hasanah. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Saya ulang sekali lagi, undur 1 inci ke belakang. Kitab ini adalah satu kitab yang lurus, bertujuan untuk menakutkan, memberi ancaman tentang azab yang syadid daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kitab ini juga bertugas untuk memberi berita gembira kepada orang mukmin alladzina ya'maluna as-solihat, orang mukmin yang mana membuat amalan kebaikan, amalan yang soleh. Anna lahum ajran hasanah. Kita nak masuk sini. Dan bagi mereka itu akan dapat ajran hasanah, pahala yang baik. Anna lahum ajran hasanah. Sesungguhnya bagi mereka akan dapat pahala yang baik. Yani Quran Majid. Sebab apa Allah Ta'ala nuzulkan Al-Quranul Majid ini? Kerana dengan perantaraan Al-Quran adalah untuk memberi peringatan, ancaman kepada manusia tentang azab Allah yang syadid, dan memberi berita gembira kepada orang mukmin yang membuat amal soleh. Sesungguhnya bagi mereka ajran hasanah. Bagi mereka akan dapat ajar, pahala yang cantik, pahala yang baik. Dalam Quran Al-Majid, lafaz ajar, kita sebut ajran hasanah, ajar, ajrun azim. Lafaz ajar ni di dalam Al-Quran digunakan dengan 4 cara. Digunakan dengan 4 cara. Pertama, lafaz ajar dalam Al-Quran itu membawa makna mahar yang diberikan pada isteri. Ya? Mahar yang diberikan kepada isteri. Tuan-tuan ada isteri semua. Jadi kita kahwin dulu, kita bagi mahar, kan? Mahar kahwin. Mahar kahwin. Kita panggil apa? Mas kahwin. Hantaran tu lain cerita, ni mahar. Mas kahwin tu yang kita sebut dalam ucapan kita tu. Aku terima nikahnya fulan bin fulan dengan wang sebanyak yang tersebut. Itu mahar itu.
maka ianya membawa, ajar itu membawa makna wang mahar untuk isteri. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, fa'atuhunna ujurahunna. Lalu datangkanlah kepada mereka, yakni perempuan, wanita-wanita, ujurahunna. Lafaz ujur di sini, ajar di sini membawa makna mahar mereka, mahar wanita. Yang kedua, lafaz ajar itu digunakan untuk balasan yang baik. Ajar itu adalah untuk ajar yang baik, yakni balasan yang baik. Digunakan juga lafaz ajar. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum, wala najziyannal ladzi, dan pastinya kami membalas bagi mereka orang-orang yang sabar, ajrahum, balasan mereka. Jadi ajrahum, balasan di sini membawa makna balasan yang baik, balasan kebaikan. Jadi ajar membawa makna pahala lah. Yang kedua, ajar membawa makna pahala. Ini ajar, bukan ajal. Ajal cerita lain pula. Ini ajar. Belakang dia ada ra, bukan ada lam. Jadi ajar yang kedua membawa makna pahala. Yang ketiga, lafaz ajar itu membawa makna upah. Ajar juga. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Tur, am tas'aluhum ajra fahum min mawramin musqalun. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebut apa? Kita baca selalu. Ma as'aluhum ajra in ajra illa 'ala Allah. Golongan yang mengajak kepada kebaikan. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Attakhudhu min duni alihatan in yuridul rahmanu bidurri la tughni 'anni syafa'ahum syai'an wa la yughni. Sampai lah ayat in ajra illa 'ala Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Jadi ajar di situ juga adalah membawa makna upah ataupun ganjaran. Jadi yang ketiga ini membawa makna upah. Jadi orang yang membuat tanda dalam surah Yasin itu, tanda orang yang membuat kerja dakwah ikhlas mata-mata kerana Allah adalah mereka tidak mengambil upah. In ajriya illa 'ala Allah. Tidaklah upah itu melainkan daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konteks dakwah lah. Adapun dalam konteks taklim, mengajar hadis, mengajar Al-Quran, kita dalam mazhab Syafi'iyah ini dibenarkan ambil upah. Jangan silap faham. Jangan kita pukul rata dakwah. Dalam bab dakwah, tak ambil lah upah. Dalam bab taklim dibenarkan. Dibenarkan harus. Jangan jadi Josh pula. Oh, tengok tu. Ustaz-ustaz ambil upah. Salah kau kan. Salah kau. Jadi kita yang tak tahu sebenarnya. Kita pukul rata semua tertib. Usul dakwah kita masuk dalam usul taklim habis. Kucalana habis. Nombor 4. Ajar yang membawa makna dayah. Dayah ini yang memberi susu. Ibu susuan dan sebagainya. Itu juga disebut dengan lafaz ajar. Contoh dalam ayat Al-Quran surah At-Talaq, Allah Ta'ala sebut, فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ di situ membawa makna datanglah kepada mereka ujurahunna, yakni tukang pemberi susu wanita. Jadi semuanya ada 4 makna ajar ni. Jadi dalam konteks hari ni kita nak sebut ajran hasana di sini makna yang kedua, yakni pahala yang baik. Ajran hasana ni Imam Qushairi rahmatullah alaihi berkata, apa maksud ajar hasana? Beliau kata al-ajrul hasanu ma yazidu ala miqdaril amal. Ajar hasan, yakni pahala yang baik itu, pahala yang indah itu adalah ma yazidu ala miqdaril amal, yang Allah Ta'ala kurniakan lebih daripada ukuran amal kita. Faham tak? Kita buat amal, contoh kita buat amal 1 kilo, Allah balas 5 kilo. Jadi ganjaran yang ditambah, yang dilebihkan di atas ukuran amal yang dibuat oleh hamba itu yang disebut ajral hasan. Itu yang diberi takrif oleh Imam Qushairi rahmatullah alaih.
Ba'dul hazrat, setengah hazrat mengatakan ajrul hasan di sini, al ajrul hasanu ma la yuzakkiru sahibahu taqsirahu wa yasturu anhu uyuba amali. Ajar hasan adalah ajar yang mana ma la yuzakkiru sahibahu, yakni tukang yang bagi upah tadi tidak menyebut tentang kekurangan si buat kerja tu. Dia tak sebut pun kamu buat macam ni ini lopong sana lopong, dia tak sebut pun. Kemudian wayasturu anhu uyuba amalih, dan kemudian dia menyembunyikan segala keaiban amalannya. Tukang kerja buat ada kekurangan, dia menyembunyi, dia tak sebut, dia tetap bagi upah. Faham tak? Itu maksud al-ajrul hasanah. Jadi dalam konteks yang bagi upah kepada kita terhadap amalan kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah yang selayak-layaknya memberi ajar al-hasan, pahala yang baik. Jadi Allah Taala memang yang mana zat yang memberi pahala yang baik kepada kita. Kalau kita teropong tengok amalan kita, lompong sana sini, cacat sana sini, rukuk kita cacat, sujud kita cacat, malah air wuduk kita awal-awal lagi dah cacat, kan? Tapi Allah Ta'ala tetap bagi 27, malah yudha'ifu liman yasha, Allah Ta'ala bagi lebih daripada itu lagi. Kemudian ajrul dunia, apa yang dimaksudkan dengan ajrul dunia? Ajar dunia, pahala dunia. Maka Syekh Ibn Atta Admi, Syekh Ibn Atta Al-Admi berkata, ajrul dunia huwal ma'rifatu wa tawakkulu. Pahala di dunia ni, dalam konteks pahala di dunia ni, Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba itu ma'rifat dan tawakkul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu merupakan pahala dunia. Nak apa lagi? Kan? Allah Ta'ala bagi ma'rifat dan tawakal, sifat dua ni. Tidak ada yang boleh menandingi ganjaran dua perkara ini. Kemudian perbezaan di antara ujrah dan ajar. Dua perkara. Satu ajar, satu ujrah. Satu pahala, satu bukan betul lah. Kaitan pertama ujrah dan ajar. Satu ajar, pahala. Yang kedua ujrah, upah. Jadi perbezaannya, kaitan ujrah adalah dengan dunia. Upah ni kaitannya di dunia ni, kenapa upah? Sedangkan kaitan ajar, kebanyakannya adalah dengan akhirat. Ajar, pahala ni kebanyakan kaitannya dengan akhirat. Kenapa dunia ini darul a'mal, akhirat nanti darul jaza ataupun darul ajar, rumah yang kita akan dapat balasan, rumah akan dapat pahala. Kemudian beza di antara jaza dengan ajar. Jaza dengan ajar. Kita dulu biasa dengar kan? Jaza. Yang kedua ajar. Beza di antara ajar dengan jaza. Jaza'an bima kanu ya'malu, kita dah sebut kan. Jaza ini dua-dua kita terjemah balasan. Ajar pun balasan juga. Tapi apa beza dia? Okey. Dia kata ajar hanya disebut ketika mendapat mendapat manfaat, disebut ajar. Faham tak? Ajar pahala ni disebut ketika mendapat mendapat manfaat pahala. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka ajruhum, yakni balasan berbentuk manfaat, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi ajar dalam konteks ayat ini adalah balasan berbentuk manfaat. Dan juga ayat Allah Ta'ala dalam surah Syura, fa'ajruhu 'ala Allah, fa'ajruhu, lalu ajar mereka adalah tanggungjawab Allah. Fa'ajruhu di sini maknanya satu balasan yang berbentuk manfaat. Sedangkan jaza disebut kepada kedua-duanya, balasan yang berbentuk manfaat, juga balasan yang berbentuk mudara. Balasan yang berbentuk manfaat, balasan yang berbentuk mudara. Tuan-tuan yang boleh tulis summary sikit bawah tu. Beza di antara ajar dan jaza. Ajar itu disebut kepada balasan yang berbentuk manfaat. Sedangkan jaza itu disebut kepada kedua-dua, disebut kepada balasan yang manfaat. Seperti Allah Ta'ala sebut, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan balasan mereka disebabkan mereka sabar atas dunia dulu, jannatan wa harira,
maka mereka bagi mereka sabar atas dunia dulu, balasan mereka akan dapat jannatan, syurga. Faham tak? Jadi balasan syurga tu balasan apa? Manfaat ke mudarat? Manfaat. Kan? Dan juga disebut juga bagi balasan mudar. Balasan yang mudarat. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, zalika jazaohum. Allah Ta'ala sebut jaza juga. Zalika jazaohum jahannam. Demikianlah balasan mereka neraka. Jadi balasan neraka itu adalah berbentuk mudarat. Jadi kena faham, bila sebut ajar, dia khusus hanya balasan yang berbentuk manfaat, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Tapi kebanyakan ajar itu manfaat akhirat, ujrah itu manfaat dunia. Tapi sebut jaza, bila sebut jaza, dia balasan yang berbentuk dua-dua, baik mudarat, baik manfaat. Faham tak? Jadi bila sebut itu perbezaan di antara ajar dan jaza. Kita pergi kepada fawaidus suluk. Ni kita nak ambil ni intipati daripada ayat ini. Apakah fawaidus suluk? Maka Syekh akan tulis setiap ayat itu ada fawaid suluk. Tuan-tuan semua salik kan? Salikin hadrat. Salik orang yang merintis jalan menuju pada Allah Ta'ala. Jadi ada fawaid suluk. Kita panggil apa? Ada dia punya intipati, perahan suluk daripada ayat ini. Itu maksud fawaid suluk. Maka fawaid suluk daripada ayat ini, Hadrat Aqdas Tanwi rahmatullah alaihi berkata, yang dimaksudkan daripada ayat ini, ajar daripada ayat ini, ajaran hasanah di sini maksudnya adalah balasan macam mana? Adalah balasan yang berbentuk ru'yatullah ataupun musyahadah Allah bila hijab, tanpa sebarang hijab di akhirat kelak. Itu maksud ajaran hasanah. Siapa kata? Hadrat Aqdas Tanwi, Maulana Ashraf Ali Tanwi, yang kata ajaran hasanah di sini bermaksud hamba Allah pada hari kiamat kelak akan mendapat musyahadah, ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala bighairi hijab, tanpa sebarang hijab. Allah Ta'ala angkat 70 hijab, lalu kita akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala direct. Maka ditulis chunance salik ko chahiye ki wo har amal Allah Ta'ala ki hudur ki sat kare. Maka hendaklah seorang salik itu dia perlulah membuat setiap amalan itu dengan bersungguh-sungguh dan dengan keadaan hudur. Maksud hudur, hadir hatinya. Usi amal min lazat. Hendaklah dengan menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menghadirkan hati pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan itu akan mendatangkan kelazatan dalam alam amalannya dan akan mendatangkan chashni, kesedapan ataupun kerajinan dalam buat amal. Hari ini kenapa kita malas buat amalan? Nak muraqabah, nak solat, nak sedekah, kenapa kita tidak buat dengan hudur? Kita hadir tapi tak ada hudur, kan? Sebab itulah tidak ada kelazatan dalam amalan kita. Jadi seorang salik, kata Maulana Ashraf Ali Tanwi, hendaklah dia mendatangkan hudur hatinya ketika beribadat, beramal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa dalam hadis syarif ada menyebut an ta'budallah ka'annaka tarah. Hendaklah kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat. Ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalaulah kamu tak dapat mendatangkan kaifiat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, paling kurang fa innahu yarak, kamu hendaklah letak keyakinan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa melihat kamu. Kita duduk dalam bilik ni ada CCTV, kan? Paling kurang kita tak nampak orang yang perhatikan kita, paling kurang kita kena yakin sentiasa orang memerhatikan kita. Dan juga riwayat lain menyebut an ta'mala lillahi ka'annaka tarah, bahwasanya hendaklah kamu beramal untuk Allah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga dalam Sahih Muslim ada menyebut an takhshallaha ka'annaka tarah, bahwasanya hendaklah kamu takut kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah di depan Allah, takutnya. Macam tu. Maka kaifiat hati yang sebegini disebut sebagai ihsan. Sebut sebagai apa? Ihsan. Yang mana merupakan maksud dalam tasawuf. Yang mana merupakan maksud dalam tasawuf. Maksud tasawuf adalah musyahadah, ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kata Maulana Zakaria rahmatullah alaihi, Syekhul Hadis, permulaan tasawuf adalah betulkan niat. Innamal a'malu binniyat. Dan pengakhiran stesen tasawuf adalah hadis Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarah.
bahawa kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Fa illam takun tarah, sekiranya kamu tak dapat bawa kaifiat tadi, yakinlah fa innahu yarak, yang Allah Taala melihat kamu. फिर ऐसे ही ihsan से बड़े amal पर दीदार खुदा की nikmat बढ़ता. Maka amalan yang disertai dengan ihsan ini, akhir sekali dia akan dapat nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Seperti mana disebut al-ataya biqadril balaya. Al-ataya biqadril balaya. Setiap nikmat itu berkadarkan musyaqqah, kesusahan. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni berkadarkan kesusahan mujahadah kita. Kalau muraqabah kita slow, zikir kita slow, maka musyahadah kita pun kabur, tak nampak. Jadi Allah Ta'ala buka cerah dia punya lampu itu berkadarkan susah payah riyadhah mujahadah kita. Man kana musyahadatu fi awalihi kanat, man kana mujahadatu fi awalihi kanat musyahadatu fi akhirih. Siapa yang bermujahadah pada awalnya, maka dia akan dapat musyahadah pada akhirnya. Baik, kita pergi pada ayat seterusnya. Anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Dia akan dapat nikmat pahala yang indah. Kemudian makithina fihi abada, yang mana dia akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Tinggal dalam apa? Syurga selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan seluruh umat Nabi masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran lebih kurang ada 42 maqamat, 42 tempat yang mana menyebut orang mukmin ini akan selama-lamanya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? 42 maqamat, 42 tempat yang memberi berita gembira bahawa orang mukmin ini akan selama-lamanya. Tiada tempoh 70 tahun ke 100 tahun, tak ada. Fihi abada. Makithina fi abada. Dalam hadis ada datang yang mana menyebut, bila disebut kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah, wahai penduduk syurga, khuludun la mauta, selama-lamalah kamu tinggal di sini, la mauta, tidak ada datang kematian lagi. Tidak ada datang kematian lagi. Kemudian fawaidus suluk daripada ayat makithina fi abada ni. Apakah fawaid suluk? Hamba Allah yang mana kehidupan dunia dulu menghasilkan takwa dan taharah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepadanya ajrun hasanun, pahala yang baik. Joki akhirat majannat, yang mana pahala yang baik tadi pada hari akhirat nanti akan bertukar dalam bentuk syurga. Pahala baik dunia akan ditukarkan di akhirat dalam bentuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bentuk dunia Allah Taala bagi dalam bentuk apa? Pahala yang baik tadi, hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Di dunia, pahala yang baik tadi dalam bentuk kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang senang, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenteram, tanpa gelisah, tanpa keluh kesah, tanpa fikir, tanpa pusing, tanpa risau. Itu hayatan tayyibah. Dan di akhiratnya Allah Ta'ala tukar dalam bentuk jannah. Banda masuk sekertai kemah itu jannat merah. Yang mana seorang hamba itu walaupun duduk di dunia, dia merasakan seolah-olah dia hidup di syurga. Itu disebut syurga dunia. Syurga dunia ni bukan di Hawaii, di Bangkok. Syurga dunia ni kita duduk di rumah kita, dalam rumah yang usang, ataupun dalam banglo yang hebat, di mana saja hati kita gembira. Itu ajran hasanah di dunia. Har waqt iskul lazat, setiap waktu dia akan merasa kelazatan rohaninya. Setiap waktu rasa sedap kelazatan rohaninya. Jiski maqabla min lazat jasmani, yang mana berlawanan dengan kelazatan jasmani. Seperti mana hari ini kita merasakan kelazatan jasmani, kena chai sedap, kena biskut sedap, makan sedap. Bila kita makan, rasa kesedapan. Orang yang mendapat ajran hasanah, setiap waktu dia akan merasakan kelazatan rohani setiap amalan yang dilakukan. Is lazat rohani ke husul per Allah wali, untuk menghasilkan kelazatan rohani ini, para wali Allah, mereka mengorbankan kelazatan jasmani mereka. Para wali Allah ini mereka mengorbankan kelazatan jasmani semata-mata nak dapatkan kelazatan. Adapun kita jasmani pun nak, rohani pun nak.
Bagaimana mungkin dua madu ni boleh duduk sekali? Kelazatan rohani bila dapat, kena korbankan kelazatan jasmani baru dia datang. Ya Allah. Dan satu orang bila dapat kelazatan jasmani, maka kelazatan rohani akan lari jauh daripadanya. Seperti mana satu orang itu bila dia rapat di timur, maka sudah tentu automatically dia akan jauh daripada barat. Bila dia rapat dengan barat, automatically dia jauh daripada timur. Begitulah kontradiknya kelazatan jasmani dengan kelazatan rohani. Jadi para wali Allah mereka mengorbankan kelazatan jasmani. Jadi oleh demikian malam ni tak ada hidangan jasmani, tak ada. Kita nak belajar-belajar. इस लज़्ज़त रूहानी को हुसूल पर वो एक कैफ में होते हैं. Dan kelazatan rohani itu merupakan dalam satu kaif, dalam satu bentuk kaifiat hati. Dia merupakan satu mesti, satu kelazatan rohani, kesedapan rohani yang mana jazab wa syauq gait karnya, yang mana dia sentiasa berada dalam keadaan jazab, tertarik, seolah-olah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan syauq wa zauq. Itu maksud kelazatan rohani. Allahu akbar. Satu kali Hazrat Mursyid Alam rahmatullah alaihi, Allah, saya nak sebutkan ni tuan-tuan, takut timbul fitnah. Ya. Tak apa orang kita semua ni kan. Hazrat Mursyid Alam rahmatullah alaihi satu kali dia duduk muraqabah sambil tunduk kepala. Duduk muraqabah. Kemudian beliau angkat kepala, beliau kata, demi Allah, aku melihat Allah waktu ini. Tuan-tuan, ru'yatullah di dunia ini bukan satu benda yang mustahil. Benda satu di antara benda yang mungkinat, benda yang ihtimal boleh terjadi kepada hamba Allah yang dekat pada Allah. Kita baca dalam Fadhil Amal bagaimana Imam Malik kan, dia mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tanya Allah Taala kata, kamu boleh mendekatkan diri kepada aku dengan Al-Quran. Kemudian Imam Malik tanya, bil faham bidunil faham, adakah dengan faham Al-Quran ataupun tanpa faham Al-Quran? Allah Taala bagi tahu dua-dua, sama ada dengan faham Al-Quran ataupun tanpa faham Al-Quran. Al-Quran ini boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, ru'yatullah itu satu benda yang hak. Yang ini seorang hamba Allah Ta'ala yang telah mendapat tajalliyat Rabbani, maka setiap waktu dan setiap ketika dunianya akan menjadi jannah. Faham tak? Orang yang telah dipantulkan Allah dengan tajalliyat Rabbani, orang itu setiap masa, setiap ketika dunianya adalah seolah-olah syurga baginya. Jadi kematian orang-orang ini hanyalah erti kematian bagi orang ini hanyalah perpindahan daripada syurga dunia kepada syurga akhirat. Itu saja. Dua-dua syurga. Mereka perpindahan daripada syurga dunia kepada syurga akhirat. Kita ni kalau Allah Ta'ala kurniakan syurga sekalipun, semoga Allah kurniakan kita syurga, kita berpindah daripada alam dunia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun para wali-wali Allah yang sentiasa dapat pancaran tajalliyat Allah Subhanahu wa taala ini, setiap masa, setiap ketika mereka merasakan mahsus kesedapan, kelazatan rohani. Mereka di mana-mana saja mereka berada di alam, walaupun di dunia, maka dunia itu syurga bagi mereka, dan kematian bagi mereka hanyalah berpindah daripada syurga dunia kepada syurga akhirat. Sebab itulah Hazrat Imdadullah Muhajir Makki rahmatullah alaihi, bila ditazkirah, bila disebut di depan Haji Imdadullah Muhajir Makki, ini tok guru kepada Maulana Rashid Ahmad Gangohi. Maulana Rashid Ahmad Gangohi adalah tok guru kepada Hazrat Maulana Ilyas rahmatullah alaihi. Jadi Haji Imdadullah Muhajir Makki ni, bila disebut di depan beliau tentang istana, tentang bidadari dalam syurga, maka Muhajir, yakni Haji Imdadullah Muhajir Makki kata, ham tu Allah Ta'ala se jannat mein aras karenge. Kita orang ni dalam syurga nanti, kita orang akan minta pada Allah Subhanahu wa taala, hame na tu hur chahiye na kasur, kami tak mau bidadari dan kami tak mau pun istana. Hame tu musalla bichane ke liye jaga chahiye, kami hanya mahukan di akhirat kelak dihamparkan apa itu tikar sejadah kepada kami nak semayang. Dalam syurga pun masih nak semayang. Orang yang mana dalam dunia
merasa kelazatan menyembah, beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, baik melalui solah, baik melalui muraqabah, baik melalui tilawah, masuk syurga pun minta tikar sejadah lagi. Kita ni, kita kata dunia tempat beramal, kubur tempat berehat, kan? Syurga adalah tempat mendapat hadiah penghargaan. Mereka ni masuk kubur pun nak beribadat lagi, kan? Syurga pun nak cari tikar sejadah lagi. Tapi waktu itu mereka nak semayang dalam kubur, mereka nak semayang dalam syurga, bukan maknanya mereka ditaklifkan dengan ibadat lagi. Mereka hanya nak semayang itu sebagai apa? Talazzus. Sebagai apa? Bersedap-sedap. Seperti mana Maulana Ilyas Guman dia bagi tahu, kan? Dia bagi misal satu orang yang mana berpuasa sepanjang hari, kemudian bila waktu iftar, buka puasa, dia pun dah buka puasa dengan biryaninya, dengan tandurinya, nasi Arabnya dan sebagainya, kan? Itu yang wajibnya. Batalkan puasa dengan makan minum. Tapi lepas tarawih ada mori pula. Jadi makan mori itu, makan karipap, makan donat apa itu bukan wajib lagi dah. Itu apa panggil? Talazzus. Demikianlah para wali Allah ni, mereka masuk syurga pun mereka masih nak sembahyang, nak solat sebagai talazzus, bersedap-sedap. Jadi Haji Imdadullah Muhajir Mekki kata, kami nak minta pada Allah Ta'ala dihampakan tikar sejadah pada kami bagi tempat pada kami nak semayang. Demikian Maulana Fadlur Rahman Ganj Murad Abadi. Ini kawan baik kepada Maulana Rashid Ahmad Gangohi. Beliau berkata, jab sajadah karta hu tu mahsus hota hai Allah ne pyar kar liya. Dia kata, bila aku pergi sujud, bila aku pergi sembahyang dan bila aku datang dalam sujud, terasa hati ini terasa seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala sedang, seolah-olah, jangan faham macam tu, Allah Taala tidak ada jisim, tidak berjisim, tidak bermasa, tidak bertempat, tidak berarah. Dia rasa seolah-olah Allah Ta'ala sedang sayang. Macam mana kita sayang anak kita, kan? Pegang kepala, kan? Bila sujud pada Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala sedang piar kerteh, yakni Allah Ta'ala sedang sayang kepada aku. Seolah-olah macam tu. Jadi Khwaja Azizul Hasan Al-Majzub berkata, तसव्वुर की मज़े फ़ज़ल खुदा से हमको हासिल हैं कि आँखों में कभी दिल में तेरी तस्वीर रखते हैं. तसव्वुर के मज़े फ़ज़ल खुदा से हमको हासिल हैं. Kami telah terhasil tasawwur ke maze, gambaran kesedapan, fadli khuda, dengan fadal, kurniaan Tuhan kami, telah terhasillah kepada kami gambaran kesedapan di dunia ni lagi. Kesedapan syurga ni kami telah terhasil di dunia ni lagi. Ke angkoh me kabi dil me, kadang terpampar di mata kami, kadang di hati kami. Dari taswir teh, seolah-olah nampak gambaran macam tu. Tasawur ke mazi kia pushte, gambaran kesedapan itu apa kamu nak tanya? Ab hamse, sekarang daripada kami, kalija se lagakar ab ki taswir teh, maka kami pandang dengan hati kami. Ab kita surat kami nampak gambaran. Itu syair orang yang tinggi, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita pun ajib, kan? Baca pun tak faham, apatah lagi nak menghayatinya, kan? Jadi insyaAllah tuan-tuan, esok lusa kita akan masuk wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Jadi surah Al-Kahfi ni, kalau ada masa kita baca semua surah Al-Kahfi, panjang juga, jangan 3 helai lebih. Kalau tak diberi taufik, paling kurang tuan-tuan kita kena hafal dan kita kena mantak 10 awal 10 akhir beserta dengan tafsirnya ni. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Kalau Allah bagi taufik, kita akan baca habis. Tapi macam banyak juga ni, kan? Ini baru satu jilid. Jadi 2 jilid. 2 jilid nak habis surah Kahfi. Paling kurang kita habiskan 10 akhir, 10 awal untuk kita baca dengan istiqamah pada setiap hari Jumaat, insya-Allah taala. Kita sendiri baca, ingatkan, kita suruh keluarga kita baca, anak-anak kita baca, anak isteri kita baca. Jadikan amalan istiqamah sampailah kita mati, insya-Allah taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik pada saya untuk amal dan tuan-tuan untuk amal, dan kita faham benda ini dan kita cerita, sampaikan kepada orang lain, dan kita jadi amalan kehidupan kita. Semoga Allah Taala pelihara kita daripada segala fitnah,
khususnya fitnah akhir zaman. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamd كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله فعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المصيح والدجال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. جزاكم. السلام عليكم ورحمة الله.